Tuan-tuan, ni dipanggil ilmu munasabah. Munasabah hanya sesuatu hadis dengan bab-bab ataupun kitab-kitab. Sebagaimana ilmu munasabah ni di dalam Al-Quran. Quran pun dia ada. Pasal apa ayat ni datang selepas ayat ni? Sebagai contoh, di dalam surah Al-Fatihah, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ikut dalam tata bahasa Arab, tata bahasa Arab, perkataan iyyaka tu dia datang selepas daripada na'budu dengan nasta'in. Maksudnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami sembah kamu dan kami minta pertolongan daripada kamu. Pasal apa Quran dia pergi letak iyyaka weh? Pasal apa Allah Subhanahu wa taala turunkan iyyaka baru na'budu, iyyaka baru nasta'in? Pasal apa? Munasabah ni. Sebab dia apa tuan-tuan dan puan sekalian? Dia menggambarkan dalam ilmu bahasa Arab dia panggil yufidul hasr. Dia membawa kepada pengkhususan. Maksudnya sembahan dan memohon pertolongan ini hanya kepada Allah semata-mata. Tapi kalau kita lewatkan perkataan iyyaka, mungkin boleh pada orang lain. Tapi bila didahulukan perkataan iyyaka na'budu, yakni kepadamu sahajalah Allah kami sembah, dan kepadamu sahajalah kami mohon pertolongan. Tak ada benda lain lah kita boleh sembah dan kita boleh meminta pertolongan, hanya Allah sembah. Ada munasabah lagi. Munasabah surah selepas surah. Pasal apa lepas surah ni? Lepas surah Fatihah, surah Al-Baqarah susun dalam Quran. Ada kitab dia seperti Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar oleh Al-Imam Al-Biqai. Tafsir besar tak sama. Tapi kalau buka dalam ni, dia bukan nak cerita sangat aku macam tafsir. Dia nak cerita pasal munasabah ayat lepas ayat. Lepas ayat ni pasal apa ayat ni? Lepas ayat ni pasal apa ayat ni? Hak tu yang dia nak cerita. No. Jadi apa dia munasabah hadis innamal a'malu binniyat ni dengan permulaan turunnya wahyu? Apa munasabahnya hadis innamal a'malu binniyat dengan bab bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bidang munasabah. Siapa boleh bagi? Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bila dia ulas syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dia menjelaskan beberapa kebarangkalian. Al-Imam Al-Bukhari memulakan hadis tentang niat, antaranya dia nak ingatkan diri dia tentang penulisan kitab ni supaya dia ikhlas kerana Allah Subhanahu. Ini bersesuaian dengan perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi. Kata dia, sesungguhnya hadis ini, dia kata, kalau sekiranya aku karang kitab, nescaya aku akan jadikan hadis innamal a'malu binniyat ni di setiap awal bab. Pasal bila aku baca buka bab baru, oh, kena ikhlas niat ni. Sebab kadang-kadang kita ni syok kitab kita orang baca. Siapa tak seronok? Dapat anugerah lagi seronok. Bestseller lagi seronok. Jadi sekali lagi kukut lari dengan niat. Sedangkan kitab Al-Imam Al-Bukhari ni tak tahu berapa juta, puluh juta nuskhah dah. Disalin balik pun dengan tulisan tangan yang asal, ribuan nuskhah. Tulis tangan asal, salin balik. Apatah lagi lah ditaik orang ringkas, orang disyarah, orang diulat. Terlalu banyak. Jadi dia nak mulakan hadis, kata Al-Imam Ibn Hajar, sebagai nak memperbetulkan niat dia. Bukan kata Imam Bukhari tu niat tak kena, tapi dia sendiri, inisiatif dia. Kalau Imam Bukhari buat lagu tu kita nak buat apa?
Setiap muka surat kena bubuh. Tempel kat pintu rumah tu, tempel kat kereta, buh kat baju, buh kat semua, bagi ingat sikit. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu berdasarkan. Itu yang pertama. Kebarangkalian yang kedua, mengapa Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis tentang niat di bawah bab turunnya wahyu? Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Argok-argok siapa boleh bagi pasal apa? Pasal apa? Tak. Tak boleh gambarkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini tentang niat ini bagi orang yang nak terima wahyu. Siapa nak terima wahyu? Siapa nak terima wahyu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni yang nak terima, yang nak beramal dengan wahyu ni pada hari ini, yang membaca tulisan Al-Imam Al-Bukhari. Siapa dia? Kita. Biar kita ikhlas ni. Ini wahyu. Ini hadis-hadis Nabi. Yang aku nak sampaikan dalam ni saat lagi tentang Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Hampa mau dengar dengan ikhlas.